Dan saya nak minta ayah-ayah yang berada di belakang, boleh tak nak minta sikit tuan-tuan, penuhkan sah di hadapan. Bangun Ustaz, penuhkan sah di hadapan. Tu lompong banyak tengah tu, siapa nak duduk, syaitan ke duduk, dah gurau tuan-tuan. Nak minta tuan-tuan duduk Ustaz, bangun, penuhkan sah di hadapan. Boleh tak Ustaz nak? InsyaAllah nak. Bagi penuhkan sah di hadapan. Ustaz main pada jauh ni Penang, bawa tim pula, pakai baju hitam jubah, subhanallah. Segak tuan-tuan. Baik, nak minta ayah-ayah di belah sana boleh tak? Nak minta tolong sangat. InsyaAllah. Gitu. Alhamdulillah, subhanallah, jazakumullahu khairan jazak kepada ayah-ayah yang bagi kerjasama untuk hadir ke hadapan. Mantap tuan-tuan. Baik, sini baru orang Penang. Mantap. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak mau cakap panjang, saya cuma moderator saja. Kalau kita tengok hari ini adalah berkaitan, yakni tajuk dia hakikat sakaratul maut. Dan kita nak tahu sangat, kalau kita tengok hari ini subhanallah, sebelum tu saya tidak asing lagi, perkenal dulu panel kita Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Syarul Hamid, yakni akan memperluaskan kepada kita berkaitan apa itu sakaratul maut, apa itu alam barzah, bahkan terus ke padang mahsyar insya-Allah. Tapi kita nak pegang hari ni berkaitan tajuk kita hakikat sakaratul maut. Nak minta kepada Al-Fadhil Ustaz, Tuan Guru kita, boleh tak Ustaz cerita yang duk kata hakikat sakaratul maut tu apa dia? InsyaAllah falyatafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada moderator, pada seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang turut hadir pada malam ini, kawan kita daripada Facebook, yang ada dalam Google Meet, yang ada melalui pelbagai media masa pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini dalam ruang waktu yang begitu singkat ini, insya-Allah sedikit sebanyak membantu muhasabah dan juga tazkirah, peringatan demi peringatan, agar kita membuat persiapan dan persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari. Amin ya rabbal alamin. Yang pastinya seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allah sebut dalam Quran bagaimana kematian itu adalah satu perkara yang pasti. Bahkan dalam ayat yang lain Tuhan berfirman, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh, pastinya kematian akan datang menjemput kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang kematian, semua manusia percaya bahawa dia akan mati. Tak ada manusia di atas dunia ini yang rasa dia tak akan mati. Bahkan kalau kita tanya orang-orang bukan Islam sekalipun, nama kata manusia, mereka tahu yang hidup pasti akan mati. Cuma berbeza-beza kefahaman mereka dengan kita, bentuk kematian, ataupun lebih terang lagi kepada apa yang akan berlaku selepas daripada kematian. Bagi kita orang-orang Islam, kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa kematian ini
adalah sebagai satu perjalanan hidup manusia, yang mana manusia selepas daripada dia hidup, dia akan mati, dia akan disoal siasat, dan kemudiannya dia akan dihimpunkan di padang mahsyar, dan akhirnya dia akan dihitungkan segala amal baik dan buruk yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Lalu dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga maupun sebaliknya. Perjalanan itu kita faham. Tetapi orang-orang bukan Islam, sebahagian daripada kalangan mereka merasakan bahawa selepas daripada kematian ini tidak ada lagi satu perjalanan lain. Habis mati, lenyap dan tak ada apa dah, settle. Sebab itu enjoy lah sebaik mungkin ketika mana hidup di dunia. Maka mereka enjoy lah. Dan inilah anak-anak muda zaman sekarang percaya hidup ni kena enjoy. Sedangkan kita orang Islam tidak ada istilah enjoy. Start daripada balik, kita dah mula dihitung segala amal baik buruk dalam hidup kita. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan yang akan dihitung dan akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti. Dan kita nak kena jawab balik satu persatu apa benda yang kita buat ketika mana hidup di dunia. Maka istilah enjoy itu tak ada. Tetapi dalam hidup ni dia merupakan satu perjalanan hidup untuk menjadi seorang hamba Allah. Kita sebenarnya bukan hanya sekadar dilahirkan dan datang ke dunia. Bahkan istilahnya kita dihantar oleh Allah ke alam dunia untuk menjadi manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudiannya Tuhan akan hisap kita kembali. Di kalangan mereka yang bukan Islam, ada juga mereka berpendapat bahawa apabila seseorang itu mati, maka dia akan kembali balik di kelahiran yang berikutnya. Ini konsep yang disebutkan sebagai tanasuh dalam bahasa Arab, iaitulah penjelmaan semula. Apabila dah mati, hidup balik, hidup dalam bentuk jadi anak orang lain pula, ataupun jadi binatang. Kalau dia duduk atas dunia, dia adalah manusia baik, tolong orang, tak zalim orang, maka dia akan dihidupkan semula menjadi anak orang lain di kelahiran yang berikutnya, ataupun menjadi binatang-binatang yang baik. Tetapi apabila mereka duduk atas dunia dia jahat, dia mati, dia akan dihidupkan semula dan dimasukkan rohnya ke dalam binatang-binatang buas dan sebagainya. Ini yang mereka percaya. Sebab tu kalau tuan-tuan selalu pernah melihat filem-filem daripada Hollywood dan Bollywood dan sebagainya, tuan-tuan akan dengar ungkapan-ungkapan berkenaan dengan konsep penjelmaan semula. Selalu akan sebut kita bertemu di kelahiran yang akan datang. Jadi kita tak faham. Kita duk tengok kita, dia orang Melayu, kita tak faham apa benda dia duk sebut kelahiran akan datang, kelahiran akan datang. Maksudnya mereka percaya bahawa mereka akan dijelmakan semula. Itu namanya tanasuh. Ini konsep bercanggah dengan ajaran Islam. Sebab setiap nyawa apabila dikeluarkan daripada tubuhnya, maka ianya akan disimpan oleh Allah di alam yang dinamakan sebagai alam barzakh. Walaupun jasadnya berada di tanah kubur, tetapi mungkin hancur di tanah kubur, tetapi rohnya berada di alam barzakh. Hakikat kejadian manusia adalah roh. Jasad ini adalah pinjaman yang akan satu hari nanti akan binasa, dan kemudiannya akan ditiupkan sangkakala yang kedua. Lalu barulah jasad mai balik, ditiupkan roh, kemudian masuk balik. Tetapi hakikat kejadian manusia yang sebenarnya adalah roh. Setiap kita yang ada di masjid ini berarti kita ada roh. Allah cipta setiap manusia ini mempunyai dua roh. Pertama, roh yang dinamakan sebagai Ruhul Rayyan, ataupun dinamakan sebagai Ruhul Yaqadhah.
roh jaga. Roh jaga ni apabila kita tidur, dia keluar. Kita jaga balik, dia masuk balik. Maknanya dia masuk balik, kita pun terjaga. Ni nama dia ruhul yaqadhah. Satu lagi nama dia ruhul hayah. Ruhul hayah ini apabila dia keluarnya pergi tak kembali. Maka manusia setelah ditiupkan roh oleh malaikat ketika 4 bulan berada di dalam perut ibunya, mengikut setengah pendapat 40 hari setelah ditiupkan, setelah berada di dalam perut ibunya, maka lalu ditiupkan roh. Apabila ditiupkan roh, maka hiduplah dia di dalam alam yang ketika itu dinamakan sebagai alam rahim, termasuk daripada alam-alam dunia. Dan kemudiannya dia dilahirkan dengan sekian masa hidup di atas dunia. Kemudian dia akan kembali menghadap Allah. Dia akan kembali ke alam barzakh setelah dicabut kembali rohnya. Tetapi hakikat roh itu manusia tidak mengetahuinya. Walaupun ada ulama membahas tentang roh, walaupun ada ulama membahas tentang perjalanan roh, tetapi hakikat roh tidak diketahui. Sebab itulah golongan musyrikun Mekah pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, menghikayatkan, menceritakan keadaan manusia. Wahai Muhammad, jaga-jaga. Mereka akan tanya kamu dengan satu soalan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan tanya kamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Jadi hakikat roh kita tak boleh mengetahui. Oleh kerana kita tidak mengetahui hakikat roh, maka begitulah juga manusia tidak boleh mengetahui hakikat sakaratul maut. Nak tahu macam mana hakikat sakaratul maut? Sakarat. Apa makna sakarat? Sakarat ni orang mabuk, pening. Tuan-tuan bayangkan satu orang yang minum arak, kemudian dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan khayal. Dia tak mampu berfikir, duk berpening, itu dinamakan sakarat. Itulah sakarat. Maka bila sebut sakaratul maut, satu keadaan di mana manusia dalam keadaan tidak sedar. Tuan-tuan, sakaratul maut itu tak bahaya. Ini hanyalah satu proses di mana roh nak berpisah, nak bercerai dengan badan. Itu nama dia sakaratul maut. Tetapi tuan-tuan, yang penting, yang perlu kita mengetahui, kita menyedari dan kita buat muhasabah pada hari ini, apa yang kita telah buat semasa hidup di dunia yang akan menyebabkan sakaratul maut kita dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang tidak diazab, dalam keadaan ditarik dengan keamanan, dengan keselesaan, ataupun sebaliknya. Di sana ada hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan sakaratul maut. Kata Nabi SAW, apabila kamu melihat seseorang itu berada dalam sakarat, sakarat ni mabuklah, ujung-ujung masa nyawa nak terkeluar, masa tu kita boleh melihat dada dia berombak, nafas dia naik turun. Keadaan yang seperti itu, dengan mata dia ketika tu dia dalam keadaan yang tak boleh memberikan perhatian, dia tak dengar dah apa yang kita cakap. Ketika tu dia berada dalam keadaan, tentu bayangkan mabuk. Macam mana keadaan mabuk? Macam itulah kita pening, tak boleh fikir. Kalau ada orang main duduk di tepi telinga kita ni pun, kalau baca sesuatu, cakap sesuatu, kita tak boleh fokus. Maka macam itulah digambarkan keadaan sakaratul maut. Maka ketika itu manusia berada dalam keadaan nak kucar kacir, duk fikir macam-macam ni, nyawa aku nak terkeluar ni, amalan aku tak cukup, lugu ni. Dia sentiasa berfikir. Kecuali manusia yang hidup di atas dunia ini,
yang dikorbankan masa dan tenaganya, hayat dia untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa rindu, cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sakratul maut yang dia hadapi ketika itu, pening yang dia hadapi ketika itu adalah pening keseronokan. Dan sakratul maut bagi orang ini adalah satu kenikmatan. Sebab itu Nabi SAW ketika sakratul maut, Nabi tak kata la ilaha illallah. Nabi ucapan dia yang terakhir, apa dia? Ila rafiqil a'la. Menurut riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi tak apa dah, hidup dia memang untuk Allah lah. Dia tak sebut la ilaha illallah pun, jauh darah daging dia dah sebati dengan la ilaha illallah. Darah daging dah sebati dah dengan la ilaha illallah. Ketika baginda sandar di bahu, di dada ataupun di bahu Siti Aisyah, ucapan terakhir Nabi kepada adalah ila rafiqil a'la. Dia nak bertemu dengan Allah. Rafiq ni asalnya adalah kekasih, kawan, kawan baik. Asal makna rafiq, maksud dia kepada kekasih yang maha tinggi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia dah, amalan dia terlalu banyak sehingga dia hidup dia adalah dengan la ilaha illallah. Sebab itulah saya teringat bila sebut sikit kaitan dengan la ilaha illallah. Yang ni kita kena buat sebelum mati. Lepas tu saya kata tadi awal-awal, sakratul maut tak ada apa. Dia hanya satu proses. Proses nak mati. Macam kita beranak keluar daripada perut mak kita. Duduk alam rahim, nak keluar main ke alam dunia. Mak kita kena pergi duduk di hospital, nak kena tekan. Itu satu proses untuk kita pindah daripada alam rahim ke alam dunia nyata. Begitu juga ketika alam dunia nyata ni nak pindah, nak keluar nak keluar pergi ke alam yang dinamakan sebagai alam barzakh. Nak keluar ya. Tetapi yang paling penting iaitulah apa yang telah kita isi dalam kehidupan kita sebelum kita nak berdepan dengan sakaratul maut. Maka tadi saya baca hadis Nabi SAW menggambarkan, mudah-mudahan doa ramai-ramai, mudah-mudahan Allah jadikan sakaratul maut kita antara sakaratul maut yang terbaik. Amin. Kata Nabi SAW, kamu nak lihat manusia yang sakaratul maut dia berada dalam ketenangan dan dalam keadaan nikmat. Kamu lihat apabila dia berada dalam keadaan di mana dahinya berpeluh dan matanya mengikut, mengiringi dia punya roh dia. Roh kita keluar melalui ubun. Maka apabila mata kita terjekir, dia naik ke atas, mata terbuka, sebab tu sunat kita kena tutup balik kalau dia dah mati. Mata dia naik ke atas, nampak berpeluh-peluh dahi dia. Mudah-mudahan sangka baiklah matinya itu mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tetapi apabila kamu melihat matanya merah dan keadaan nak mati dia begitu susah sangat, maka itu kamu boleh bayangkan itulah keadaan azab sakaratul maut yang dihadapi oleh seseorang kerana hidup atas dunia. Dia tidak meletakkan kalimah la ilaha illallah sebagai asas dalam kehidupan. Tuan-tuan, kita nampak macam senang, macam gambar Piramli. Satu orang tu mati, aku mati dalam iman. Tu gambar, tu filem. Hakikatnya yang nak menyebutkan la ilaha illallah, yang nak memudahkan kita menyebut la ilaha illallah berdasarkan kepada hadis kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah, maka matinya masuk syurga. Nampak macam senang. Ini kalau kita boleh rancang. Tapi masalahnya, kematian bukan satu benda yang boleh kita rancang. Kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu macam mana, apa keadaan yang kita akan hadapi ketika sakaratul maut. Nama pun sakarat. Ini satu keadaan yang mana kita jadi mabuk, pening, ghaflah, dia kacau bilau. Orang Aceh kata kacau balau. Kita kata kacau bilau. Dia mai jadi pening-pening dulu tu. Dia takkan terbayang dah kalimah la ilaha illallah. Maka sekarang sebelum kita mati, masih lagi hidup, masih lagi kuat, masih lagi boleh main masjid,
buatlah amalan-amalan yang boleh menguatkan kita punya kalimah la ilaha illallah. Saya teringat masa duduk mengaji pondok dulu, hafal dalam matan Ummil Barahin, kita tauhid, ini semua silibus di pondok dia wajib hafal lah. Ya, maka kata dengan Al-Imam As-Sanusi, dia kata apa? Fa'alal aqili, maka wajiblah ke atas orang yang berakal. Siapa akal dia sempurna, dia kena faham benda ni. Apa dia? Ayyukthira min dhikriha, dia kena memperbanyakkan daripada menyebutkan la ilaha illallah. Bukan setakat sebut, mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman, dalam keadaan menghadirkan baca la ilaha illallah dengan memahami konsep la ilaha illallah yang difahami daripada aqaidul iman. Mana aqaidul iman? Kena buka kitab, mengaji sifat 20. Panggil tutup huru, mai baca kitab, mengajilah kitab. Apa kitab Faridatul Faraid, Makuratul Amani, Jauharatul Tauhid, apa kitab tauhid, mengajilah matan Ummil Barahin, mengaji sampai kenal sifat-sifat Tuhan yang berkaitan dengan perbahasan tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang uluhiyat, tentang sam'iyat, tentang nubuwat dan sam'iyat. Perbincangan ni sehingga kan maknanya sebut la ilaha illallah sambil memahami satu persatu daripada intipati makna la ilaha illallah. Kata dengan pada dalam kitab dia Baqaratul Amani, dia kata la ilaha illallah maknanya Allah jua Tuhan. Itu dalam bahasa kitab Jawi lama dia kata begitu, Allah saja Tuhan. Maka apabila sebut la ilaha illallah, habis-habis koman hadirkan yang ni, Allah saja Tuhan. Tuhan tu apa pula dah? Tuhan. Apa makna Tuhan? Siapa boleh tolong saya? Ni tuan-tuan nak bawa nak mati. Mana? Tolong saya. Paman tak boleh lah, dah dengar selalu dah. Orang lain lah. Apa makna Tuhan? Abang? Apa makna Tuhan? Adik ni, baju merah. Tuhan. Abang? Baju oren? Tuhan. Jangan sebut yang kali, jadi hantu. Tuhan. Macam mana? Malam ni tak kena Tuhan, tu suruh balik lah. Duduk sini sampai pagi. Terkilah tahun ni malam ni. Ni kalau balik malam ni, kalau matilah kata. Macam mana? Tak kena Tuhan, mati kau lah. Apa makna Tuhan? Sekali kalau ada soalan lain, tanya apa makna Tuhan. Apa makna Tuhan? La ilaha illallah makna dia Allah jua Tuhan. Tuhan makna apa? Dan kalau kita tak faham Tuhan, macam mana kita hidup di dunia untuk Tuhan? Kita sebut dalam doa iftitah, inna salati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tu apa? Tuhan ditafsirkan daripada makna, dia baca selalu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu makna Tuhan. Tuhan makna apa? Tuhan makna dia apa benda yang kita jadikan fokus dalam hidup. Perkara apa paling besar dalam hidup kita. Maka kalau kita katakan Allah itu Tuhan, Allah itulah yang paling besar matlamat tujuan dan matlamat utama dalam hidup. Ataupun dalam bahasa mudah boleh faham, objektif utama kenapa kita main ke alam dunia. Kenapa Allah lahirkan kita main ke alam dunia? Kenapa kita hidup di alam dunia? Apa tujuan dan matlamat dia yang utama? Apa objektif dia? Nombor satu adalah untuk menjadikan Allah itu sebagai Tuhan
yakni tujuan dan matlamat utama. Objektif paling penting. Maka manusia kalau dia faham perkara paling besar dalam hidup sekali adalah Allah, sebab itu objektif utama, hang kena capai yang ni. Nombor satu, apa dia? Kena menjadikan Allah sebagai Tuhan, yakni tujuan utama. Tapi kadang-kadang manusia dah dia lupa. Nisyan, al-insan minan nisyan, manusia tu daripada dia sifat pelupa, maka manusia lupa tujuan apa utama dia mai ke alam dunia. Maka akhirnya dia pun membesar, dan dia pun bekerja, dan dia pun berkeluarga, dan dia pun hidup dengan bermasyarakat. Maka dia terlupa tujuan utama dia hidup adalah menjadikan Allah nombor satu besar dalam hidup dia. Maka akhirnya dia lupa tanggungjawab dia kepada Allah, dan dia meletakkan tanggungjawab dia kepada manusia dan dunia lebih besar daripada Allah. Sebab tu kita boleh tengok masa kita dengan Allah sikit ya dalam satu hari. Semayang subuh 10 minit, semayang zuhur 10 minit, semayang asar 10 minit, semayang maghrib, saya katalah senang-senang, semayang maghrib 10 minit, kedebak 1 jam, kok bagus sikit. Apabila kita duduk kuliah maghrib isya ada pun sejam lebih, dapat tentu sejam 2 jam, kot 2-3 jam satu hari. Baru 2-3 jam, satu hari ada 24 jam. 24 jam, hanya 1 jam saja kita bagi masa kita dengan Allah. Nampak sangat kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan. Orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, masa dia dengan Allah tu lama. Kita kerja pun 8 jam. Kita makan tu pun dah berapa jam. Kita tidur pun dah berapa jam. Koman-koman pun kita ada masa 2, 3, 4 jam sehari kita dengan Allah. Dah alang-alang main semayang, duduk, wirid, zikir, doa, ambil sikit masa. Kalau tekan semayang, Assalamualaikum, betul belah. Baru 5 minit, sampai 10 minit lah kata. 10 minit kalau nak kali dengan 5 waktu baru 50 minit. 1 jam. Tuhan bagi 24 jam. 23 jam hang dengan dunia, 1 jam hang dengan Tuhan. Maknanya hang tak faham Tuhan. Kalau hang faham siapa tu Tuhan, Pak siapa tu tahu nama dia Allah sebagai Tuhan. Hang cuma tak faham apa dia konsep Tuhan. Sebab tu kita tak bagi masa kita dengan Tuhan. Maka apabila kita bagi masa kita dengan faham konsep Tuhan, Tuhan adalah objektif utama yang perlu kita capai. Nombor 1 dalam hidup kita. Maka kita hidup nak redha Allah, nak kasih sayang Allah. Kalau nak redha Allah, nak kasih sayang Allah, maka kena ada masa kita dengan Allah. Selain daripada semayang, ada masa zikir, ada masa doa. Baca doa biar bagi faham. Baca doa ambillah sikit masa. Mintalah banyak sikit. Jadi mudah-mudahan kita faham siapa tu Tuhan. Macam mana konsep ketuhanan. Maka kata berbalik tadi apa kata dalam matan Ummil Barahin. Dia suruh kita belajar, dia suruh kita faham, dia suruh kita sebut La ilaha illallah sebanyak mungkin di mulut, dengan menghadirkan makna perbincangan berkaitan dengan Tuhan. Lalu katanya hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa dami, sehingga makna la ilaha illallah bercampur dengan darah dagingnya. Ketika darah daging kita dah mengalir la ilaha illallah, hasil daripada sebut dan faham, fa innahu yura laha minal asrar wal ajaib. Ketika tu kita boleh nampak rahsia-rahsia agama Allah, keajaiban agama Allah. Hari ini tuan-tuan, memandangkan kita tak jadi macam mana Palestin, pengharapan kita kepada Allah tak begitu kuat. Tapi satu ketika dahulu negara kita, orang-orang Islam zaman tok nenek moyang kita duduk dalam negara ini ditindas oleh musuh-musuh agama Allah, dengan Britishnya, dengan Jepunnya dan sebagainya. Hampir dikatakan 500, 600, 700 tahun lebih kurang negara kita dijajah oleh beberapa jenis penjajah. Ketika tu orang Islam duduk dalam keadaan ketakutan. Ketika tu kalau sebut la ilaha illallah ni sebut bagi faham dia betul. Sebab tu rahsia yang luar biasa berlaku pada generasi terdahulu.
Nak kata mengaji kemah terang mana pun tak, tapi mereka belajar la ilaha illallah, mereka faham sehingga keluar saja kalam la ilaha illallah daripada mulut mereka adalah keluar dengan keyakinan yang luar biasa. Sebab itulah generasi dulu sanggup memperjuangkan negara ini sampai merdeka. Sebab apa? Mereka menghadapi tekanan yang dahsyat. Kita hari ini tuan-tuan, kalau hak yang betul-betul nak faham agama pun, hak betul-betul nak semayang, nak buat amal ibadat lebih sikit pun, kalau tahu kata doktor bagi doktor bagi tahu, ni pakcik sabar banyak lah pakcik lah. Pakcik ni mungkin tak lama lah, dalam 4-5 bulan lagi. Kalau ikut kajian kami, pakcik kira tak panjang umur lah, dekat mungkin setengah tahun lagi ke. Paling-paling lama setahun lah pakcik. Balik dengan muka monyok, tengok terkuih masjid sampai awal. Lagi tak abang kata nak mati, lagi itulah takkan main masjid. Kalau main pun tekat-tekat bagi salam, belah. Kuliah siapa mengajar pun malas dah dengar. Ceramah siapa kuliah pun siapa pun malas dah dengar. Dia dengar demo orang, ada orang telefon saya main tanya, ustaz ni kami nak panggil ustaz ceramah. Ni dah ustaz ceramah buat lawak-lawak. Buat lawak ni nak mati dah lah. Dia suruh buat lawak. Dulu masa televisyen ni betul lah, dia kata kena buat lawak-lawak sikit lah. Lawak-lawak baik duduk Maharaja Lawak Mega. Apa pula ustaz lawak-lawak pula? Ustaz nak kena bagi orang menangis, nak kena bagi orang sedap, nak kena bagi orang insaf. Apa pula lawak-lawak? Ingat pak lawak lah. Ingat kematian itu satu perkara yang lawak. Masuk dalam kubur orang malaikat dia bagi teka-teki ke apa? Kan? Teka-teki, teka-teka. Malaikat nak tanya soalan lagu tu. Main lawak-lawak, main teka-teki. Tuan-tuan, benda ni benda yang kita dah fikir dia tak macam tu. Hakikat kematian, hakikat kehidupan ni dia bukan macam tu. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kamu semua ni tahulah apa yang ku tahu, la dhahiktum qalilan, nescaya kamu gelak sedikit. Wala bakaitum kathira, saya kamu akan menangis banyak. Tapi hari ni kita tak mau menangis. Kalau ada orang main ceramah menangis-menangis, apa dia pun tak menangis. Tak apa, main ceramah menangis-menangis. Saya pergi satu tempat sekolah dekat pulau ni lah. Pulau apa? Tempat saya beranak tu. Ni lah pulau tu sebelah ni. Pulau mana? Dah. Pulau ni pulau besar-besar ni. Apa nama, malas sebut lah nama. Tempat saya beranak tu ada satu pulau kat sini. Pulau ni apa nama tu, dulu saya sebut nama dia Pulau Zimbabwe. Ni pulau ni lah tempat saya beranak tu kan. Abang betul-betul dia orang marah. Sekali kena tarik tauliah pula. Jika lah ni musim tarik tauliah. Saya pun tak tahu, dia suruh dengan saya kali tarik tu. Kan, tarik tu apa, orang bukan ajak orang buat musuh, ajak orang buat benda baik. Saya pun tak faham siapa apa yang berlaku di sebaliknya. Kita mengharapkan ni sambil-sambil ni mengharapkan institusi keagamaan di negeri kita selepas ni makin baik, makin orang panggil apa, makin maju, makin membentuk satu keadaan yang lebih baik. Bukan menghalang mereka-mereka yang baik untuk menyampaikan cerita-cerita yang baik kepada masyarakat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepatutnya kita banyak menangis, sepatutnya kita banyak insaf, kena banyak muhasabah. Main ke masjid, ambil masa ketika sambil-sambil wirid, sambil-sambil tunduk muka kita, fikir, ya Allah, kalau aku mati, apa aku nak jawab di hadapan-Mu, ya Allah? Dosa aku banyak, aku sedang mengheret gunung dosa untuk bawa menghadap Engkau, ya Allah. Cakap dengan suara hati kita. Mudah-mudahan suara hati kita sampai kepada Allah. Memang akan sampai. Suara hati kita sampai kepada Allah. Dan kita akan diberikan kesedaran demi kesedaran. Jadi kalau kita nak sebut pada soalan yang disebut tadi, hakikat sakaratul maut. Kalaulah hakikat roh itu manusia tidak mengetahui, maka manusia tidak mengetahui hakikat sakaratul maut. Nak cerita betul-betul pun saya pun tak mati lagi. Kalau boleh mati 2-3 kali, mati pergi dulu sedah, lepas tu balik main pula, boleh cerita. Tapi kod lah kalau tuan-tuan dan sajalah saya pesankan. Kalau esok ni tuan-tuan kalau mati, tuan-tuan pesan kat anak beranak,
Suruh bubuh celah-celah kapan tu bubuh handphone. Buat murah tak apa, hak 3 sekupang. Top up RM2. Tuan-tuan esok tuan-tuan dah mati dah ni, tuan-tuan duduk di alam barzakh ni, mesej habaq lah kan sama ke ustaz. Assalamualaikum ustaz. Hari tu pergi dengar ceramah ustaz balik, malam tu mati ustaz. Malam tu saya cerita sakaratul maut, malam tu kira sakaratul maut juga saya pun. Ni nak cerita kata kat ustaz ni macam mana sakaratul maut. Esok kalau ustaz nak pergi ceramah lain, ustaz tolong cerita macam ni ustaz. Nak cerita ke mana kita tak mati lagi. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut itu kita akan hadapi. Mabuk ataupun peningnya manusia ketika menghadapi sakaratul maut itu pasti manusia akan hadapinya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa persiapan dan persediaan yang kita kena buat sebelum kita menghadapi sakaratul maut? Syabas saya ucapkan pada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Maknanya tuan-tuan pada malam ni yang hadir ni ada kesedaran untuk mengetahui tentang kematian. Ada kesedaran yang timbul. Apa malam ni nak cerita pasal mati ni? Antara benda yang penting sebab kita akan hadapi, semua ni akan menghadapi, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman untuk menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Cukup dulu untuk round pertama. Orang forum ada 2-3 orang ni, forum seorang-seorang saya kan. Baik, jazakumullahu khairan jazak kepada tuan guru kita. Baik, bila kita tengok tadi Ustaz, yang Ustaz kata rohul yaqazah dan rohul hayah, roh jaga dan roh yang takkan kembali. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah maka dakhala al-jannah, masuk dalam syurga. Dan bagaimana kita nak meletakkan kalimah tersebut, sedangkan tiap kali dalam tasyahud awal, tasyahud akhir kita menyebut kalimah tauhid tersebut. Dan bagaimana kita nak meletakkan kalimah tauhid tersebut berada dalam kehidupan kita dan nak meletakkan nilai mati kita husnul khatimah. Falyatafadhal mashkur insyaallah. Allahu Rabbi. Soalan bersama, macam mana nak bawa dan letak kalimah? Kalimah ni kita bawa, kita sebut, tetapi bukan sekadar sebut, penghayatan dalam kehidupan. Orang yang apabila dia, di peringkat awal dia belajar dulu, dia belajar tentang akidah. Bila dia dah belajar, dia dah faham apa yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Ringkasannya tadi saya sebut, apa kata Pada'i dalam kitab Baqaratul Amani, la ilaha illallah, intipati dia Allah jua Tuhan. Yang ini kita meletakkan Allah saja Tuhan, lain pada Allah tidak termasuk dalam bentuk ketuhanan. Maksudnya kita tidak mengiktiraf mana-mana Tuhan yang didakwa oleh makhluk. Semuanya bukan Tuhan, hanya Allah saja Tuhan. Baik, habis dah tahun tu satu lapis. Lapis yang kedua, apabila kita dah faham tentang Allah itu Tuhan, kita kena faham apa makna Tuhan. Ini saya bagi step. Bila kita dah faham apa makna Tuhan, makna Tuhan adalah objektif utama dalam hidup. Hidup kita yang paling utama adalah Tuhan. Nak mencari redha Tuhan, nak mendapat keampunan Tuhan, nak dapat kasih sayang Tuhan. Kita nak Tuhan. Dan apa yang berkaitan dengan Tuhan adalah perkara utama dalam kehidupan kita. Maka bila kita dah faham yang tu, level nombor 2, level nombor 3 menuntut kehidupan kita. Bermula daripada ibadat kita, masa kita dengan Tuhan, kerja kita seharian, semuanya kita kena buat untuk mencari redha Tuhan. Makan kerana Allah, minum kerana Allah, tidur kerana Allah. Kata dengan Al-Imam Al-Laqani dalam kitab dia Matan Jawharatul Tauhid, wa man nawa lahu li aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa makan dengan tujuan makannya itu kuatkan badan nak taat pada Allah, maka makannya itu juga dapat ganjaran pahala. Maka apabila kita dah ada ilmu tentang kehidupan, kita makan kerana Allah, minum kerana Allah, tidur kerana Allah, bekerja untuk mencari rezeki yang halal agar diredai oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, satu kitab
kata dengan tuan guru kami, antara bahkan banyak guru yang pesan suruh setiap orang Islam kena mengaji kitab ni seumur hidup sekali kena khatam. Kitab ni asal Imam Al-Ghazali yang karang, nama dia Bidayatul Hidayah, yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dengan nama kitab Hidayatul Salikin. Kami mengaji dulu, mula-mula saya mengaji kitab ni, masa tu saya belajar di Al-Masriyah Bukit Mertajam. Saya belajar di Masriyah Bukit Mertajam tahun 80-an. Saya mengaji kitab ni melalui guru kami, Tuan Guru Haji Idris. Tuan Guru Haji Idris ni orang tua-tua, veteran-veteran ni kenal lah. Yang baru-baru ni meninggal anak dia yang buat kepiah mahal tu, Abdul Fattah. Ayah dia adalah Tuan Guru Haji Idris ni. Zaman saya beli kepiah dekat dia RM3, RM4 nipis macam tu. Zaman tu, dan beliau adalah murid kepada Syekh Saleh Al-Masri. Syekh Saleh Al-Masri adalah rakyat Malaysia pertama yang belajar di Universiti Al-Azhar suatu ketika dahulu. Dia dilahirkan pada 1906. Sikit-sikitlah riwayat Syekh Saleh Syekh Saleh Al-Masri. Dan saya mengaji kitab tu di Masjid Simpang 3 Berapit. Ini satu ketika dululah, lama cerita dulu budak-budak. Kemudian disambung belajar di Pondok Lanai di Baling, Kedah. Dan di sana pun kita belajar dengan guru-guru kita. Ni antara kitab yang lazim kita kena mengaji khatam kitab ni. Dan saya teringat balik dalam satu ceramah oleh almarhum Datuk Ishaq Baharum yang merupakan mufti negeri Selangor satu ketika dahulu. Dalam siri ceramah dia juga menganjurkan supaya mengaji kitab ni. Kenapa kena mengaji kitab Hidayatul Salikin? Setelah kita mengaji berulang kali di pondok ni, orang tak mengaji jenis satu kitab sekali mengaji khatam dia rasa oh hebat lah. Tak, kadang-kadang mengaji berulang kali. Saya mengaji kitab Baquratul Amani 7 kali khatam. Dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh Sik 4 kali khatam. Dengan guru kami di Pondok Lanai dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, dan juga kepala-kepala mentelaah di pondok duk ulang kaji mengaji. Duk mengaji. Saya pun nak bagi faham betul-betul tentang akidah. Dia bukan satu benda main-main. Sebab kita nak bawa pegangan ni lah yang akan kejar sampai bila mati pun, mailah apa cabaran sekalipun, kita tetap Allah saja Tuhan. Yang ni yang nak kena ulang-ulang mengaji. Syoknya mengaji kita Hidayatul Salikin bagi yang pernah mengaji. Hidayatul Salikin, Imam Al-Ghazali, dia buat kelainan berbanding kitab-kitab dia yang lain. Iaitu bagaimana kita boleh jadikan hidup kita 24 jam, start daripada buka mata saja. Bila kita buka mata waktu pagi, celik mata sedap daripada tidur, kita nak buat apa? Kita bangun, baca doa. Lepas itu, pergi mandi, pergi qada hajat, gosok gigi. Dia cerita adab-adab tu. Sampailah kita pergi semayang, pergi subuh, pergi semayang, wirid, zikir, doa. Lepas itu semayang sunat isyraq, semayang sunat duha, wirid apa kita nak buat sampai zuhur sampai asar sampai maghrib isyak, sampai tidur balik. Dia nak jadikan, kalau tuan-tuan mengaji kitab ni, bagaimana dia nak bagi tahu kat kita boleh jadikan kehidupan kita 24 jam hidup kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak menafikan yang nak pergi kerja. Siang kita kerja, dia bagi tahu situ yang bekerja, yang tak bekerja, cara tak bekerja, apa perlu kita buat. Bila kita belajar, kita tahu apa aku nak buat. Sebagai contoh, saya bawa jemaah orang pergi umrah, bawa mak haji pergi umrah. Bila kita dah bawa pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dah pergi buat umrah apa semua, makcik-makcik main tanya, Ustaz, lepas ni kami nak buat apa lagi Ustaz? Oh, main umrah dia tak ada banyak kerja dia lain pada kita buat umrah. Kalau di Madinah kita pergi ziarah makam Rasul dan ziarah tempat-tempat yang bersejarah. Di Mekah pun pergi buat umrah, pergi miqat, balik pakai ihram, pergi miqat, balik pergi ke Kaabah, tawaf, sa'i, cukup, tahlul, habis. Lain pada tu buat apa? Ziarah. Lain pada aktiviti umrah, ziarah. Lain pada tu buat apa Ustaz? Oh, lain pada tu hidup macam mana kita dah hidup di tempat kita. Apa yang kita kena wirid, apa yang kita kena baca, apa yang kita nak kena buat. Dengan amalan-amalan kita, semayang sunat apa nak kena buat tambahan lain pada semayang 5 waktu pergi ke Masjidil Haram. Tak payah tanya lah kalau mengaji dah.
Ni masalahnya pasal duduk di kampung tak pernah belajar. Kita tak nampak gambaran. Kita cerita-ceritalah. Tapi nak bagi tahu pada semua yang hadir pada hari ini. Bahawa bagaimana sepatutnya kita ada ilmu untuk kita jadikan seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Supaya, tadi saya sebut berapa jam kita dengan Allah? 1 jam saja kita dengan Allah. Tapi kalau pandai niat, 24 jam kita dengan Allah. 24 jam kita dengan Allah. Tu baru betul. Tu baru hang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tapi dah tak ada ilmu, tak tahu nak niat, tak ada bimbingan guru. Akhirnya kita dengan Allah hanya 1 jam lah. Habis semayang subuh, habis semayang, dengan apa pun kita tak faham. Lepas itu saat Zohor, habis semayang. Saat Asar kita semayang. Maka kita hanya 1 jam ataupun mungkin tak sampai kita dengan Allah. Nampak sangat kita bertuhankan kepada dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita meletakkan Allah penting dalam hidup kita, kita menjadikan hidup kita semuanya kerana Allah, ketika itu kita bertuhankan Allah. Dan apabila kita telah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, yakinilah proses kematian itu tak menakutkan kita. Tak menakutkan kita. Dia adalah satu proses untuk tukar alam saya. Tapi hari ni pasal apa kita tak mau mati? Agak-agak Ustaz tak mau mati siapa? Nak mati kita mau? Dah abang betul-betul jangan mau. Dah abang betul-betul. Lah ni lah kalau kata bagi pilihan law ni nak mati ke tak mau? Nak mati tak? Dah nak mati, law ni kan nak mati akan datang. Nak mati akan datang. Akan datang. Nak mati akan datang. Nak mati akan datang, semua ni nak mati akan datang. Tapi siapa yang ada di sini nak mati lah ni? Saya pasti takkan ada orang yang mengaku. Kecuali orang-orang tertentu. Siapa dia? Dia dah bergaduh dengan orang, dia meluat dah tengok muka orang. Dia tak ada anak bini dah, apa ke, dia meluat kat tempat apa. Tu dia main putih asal daripada hidup. Masa tu dia nak mati. Saya pernah jumpa setengah orang makcik-makcik mai duk buat rawatan, mai duk jumpa saya duk mengadu macam-macam masalah. Tak seronok lah ustaz, rasanya nak mati lah. Ada anak tak guna, ada ni tak guna, dia mula nak mati. Hak ni kalau kata malaikat mencabut nyawa, hak ni dia mahu kot lah. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kematian ini adalah satu kerehatan bagi kita kalau boleh rehat. Kalau boleh rehat. Saya pernah sembang dengan seorang ustaz, dengan satu orang hamba Allah ni. Kami duduk sembang-sembang, kata dia kata ustaz ni duduk mengajar tak rehat, pagi petang malam mengajar ni. Saya kata kat dia, tak apalah, susah sikit di dunia. Kok esok ni bila mati boleh rehat. Dia berni, dia kata apa? Tu pun kalau boleh rehat ustaz no? Kalau boleh rehat. Kalau dua atas dunia ni dah teruk-teruk, masuk dua alam barzakh, duk ingat kau boleh rehat, tonton kena balun pula lagi dalam tu. Naya mikir. Dunia pun tak ada rehat, akhirat pun tak ada rehat. Allah Akbar. Maka tuan-tuan, jom kita buat amalan bagi penat sikit atas dunia supaya kita direhatkan di alam barzakh. Saya pun tak tahu bila saya nak mati. Saya pun tak tahu. Ni semua yang hidup ni semua ada depan saya, siapa nak pergi dulu kita tak tahu. Semua kita mengharapkan supaya umur kita dilanjutkan lagi sebab kita nak cari bekalan bagi banyak untuk kita nak dapat bekalan yang lagi banyak. Tapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah saja mengetahui bila kita akan mati, macam mana keadaan kita nak mati. Maka di sana ada 10 keadaan yang disebutkan oleh ulama sebagai tanda husnul khatimah. Pakai abang tu ya? Betul. Abang tu tengok kitab. Dia kata. Dalam kitab ni disebut, kitab kecil tapi bagus. Dia beritahu ada 10 tanda mati husnul khatimah. Pertama, kalau tuan-tuan nak tulis. Tak mau tulis, simpan taruh. Ni 10 tanda orang mati husnul khatimah. Dengan harapan sambil-sambil dengar ni, sambil-sambil duk cadanglah mati aku nak pilih yang mana. Dapat satu daripada 10 ni, insya-Allah mati husnul khatimah. Kalau
Tak dapat semua pun, koman-koman satu. At least ada satu talian hayat. Kalau boleh dapat banyak, alhamdulillah. Kau tak dapat yang ni, dapat yang ni. Tak dapat yang ni, dapat yang ni. Ingat, 10 tanda mati husnul khatimah. Pertama, orang yang mati yang dapat menyebutkan kalimah la ilaha illallah sebagai akhir kalam dia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Hakim, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Begitu juga diakui oleh Al-Imam Al-Zahabi, hadis ini sahih. Hadis diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa adalah akhir kalam dia la ilaha illallah, maka mati dia masuk syurga. Sebab itu malam nak tidur, last kali sebelum nak tidur, kira sebelum nak lelap tu, sebut la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan boleh sebut dalam bahasa Arab, Allahumma ja'alni akhir kalami la ilaha illallah, sebut. Tapi kena faham lah. Kalau tak faham, kata dalam hati, ya Allah, jadikanlah akhir kalam aku, sebut di hati, di mulut sebut la ilaha illallah. Sebut sekali pun tak apa. Tapi tiba-tiba macam mana ke, isteri panggil ke, apa ke, tercakap benda lain, ulang balik la ilaha illallah. Tidak tuan. Bukan suruh mati, suruh bagi las di mulut la ilaha illallah. Sebab kajian perubatan menunjukkan bahawasanya 80% manusia mati ketika tidur. Menzahabi. Tolak COVID Covid, wabak-wabak buat tepi. Yang tu bukan main selalu. Ni cerita sebelum COVID yang tak ada kena-mengena dengan COVID. Manusia mati, jantung berhenti 80%. Malam dia tidur, jantung dia slow. Terus nak. Siapa tahu dia bukan masa nak slow tu dia tunjuk isyarat apa, tak ada. Kita ni tidur, relax. Esok pagi bini gerak, bang. Oh bang, bangun. Bangun bang, kerai. Abang tak naik kereta api, naik kapal terbang. Tapi jeti dah sampai Semarang. Abang dah tak ada. Abang dah kerai. Semalam sebut dah la ilaha illallah. Mudah-mudahan sebut. Amin. Satu. Nombor 2. Orang yang mati syahid bagi memperjuangkan agama Allah. Ini besar tadi. Nama dia Syahidul Ma'arakah. Syahidul Ma'arakah. Orang yang mati dalam medan perang, jihad, mempertahankan agama. Macam sahabat-sahabat kita yang ada di Palestin, mati memperjuangkan Masjidil Aqsa, mati memperjuangkan Islam di sana, berdepan dengan Yahudi. Saya bila cerita 1-2 hari ni cerita pasal Yahudi, hari ni baru saya dapat video orang cerita pasal Yahudi, tapi saya dah cakap banyak hari dah sebelum ni. Dahsyat. Dalam banyak-banyak negeri dalam Malaysia, negeri kita ni lah ada kubur Yahudi. Satu-satu negeri, satu-satunya negeri dalam negara yang tercinta ini. Negara kita ni ada banyak negeri. Satu-satunya negeri, satu-satunya. Dengar saya cakap bahasa dia. Bukan nombor 1. Satu-satunya. Negeri lain tak ada. Negeri ni lah yang ada kubur Yahudi. Tapi dia tak duduk di seberang ni lah. Dia duduk dalam pulau. Rupanya Yahudi telah datang ke negara kita, Yahudi daripada suku kaum Baghdad. Tapi Yahudi lah. Alah, se-Google lah ni tengok. Orang tengah duk viral ni pasal Yahudi ni. Saya, pasal kita duk pergi mana-mana. Kalau pergi area town, Komta ke, tuan-tuan lalu McAllister Road. Kan, dulu ada menara UMNO, lagi dia tu dia menara JKP. Lepas pada tu sebelah tu, lorong tu lah ni nama Jalan Zainal Abidin. Dulu nama dia Yahudi Road. Jalan Yahudi. Saya ni pun tak perasan juga. Saya tak ada kerja apa tu. Jadi kita tak tahu lah kan. Saya dah pergi dekat situ, dia ada satu flat 100 dia panggil, ada surau dan dia jadi masjid. Kata apa siapa sini dia panggil Yahudi Road? Tu Ustaz, kubur Yahudi depan tu. Oh, corner kereta, pergi duduk juga tengok. Oh, tu dia. Surf Google rupanya ada.
Ada 100 lebih kubur kan. Ada 100 lebih kubur. Lebih kurang 200 tahun yang telah lalu mereka berhijrah daripada Timur Tengah, mereka datang ke negeri kita. Lebih kurang 200 keluarga. Dan mereka dah duduk sampailah pada tahun di mana bumi Palestin dijajah oleh Israel pada tahun 1948. 47, 48 macam tu dijajah. Masa tu rupanya negara kita merdeka 57. Jadi 10 tahun sebelum tu Malaysia ataupun di negara kita ni dah buat satu demonstrasi. Zaman tu dah cuba bangkitkan semangat orang-orang Islam di negara kita untuk menentang Yahudi. Jadi 200 keluarga tadi ni rasa macam tergugat, walaupun mereka tak dibunuh, tapi mereka rasa tergugat. Akhirnya kebanyakan mereka lari keluar. Ada yang pergi Singapura, ada yang pergi Australia, ada yang pergi ke negeri-negeri yang lain. Mereka lari. Ada yang balik terus ke Israel. Dan baki tinggal lebih kurang dalam 20 keluarga terus berada di kawasan kubur tersebut. Last kali yang menurut pada awal punya kajian pada tahun 1978 satu. Tapi terbaru kita dapat video terbaru last kali tanam di kubur tu 2011. Oh, awal. 2011. Baru 2011. Awal. Ni kubur last kali tanam di situ. Soalan, daripada main apa sini? Bukankah jauh daripada nak main baik tau? Ribu-ribu kilometer daripada main sini. Bukan sikit daripada main. Tak mungkin ada lagi anak-anak cucu daripada di sini. Tak apa perancangan daripada hidup di sini yang daripada buat. Betul. Tuan yang dirahmati Allah, saya berhenti sampai dekat tu dulu. Sebab saya pun tak dapat maklumat lebih. Yang mengharapkan tuan-tuan lah pula pokok dapat apa-apa maklumat kita berkongsi sama. Nama kata bangsa Yahudi ini bangsa paling tak guna dalam dunia. Paling jahat. Allah jadikan Yahudi ini daripada keturunan Bani Israel. Ratusan Rasul, ribuan Nabi. Setiap Nabi dan Rasul datang mereka bunuh. Jahat. Sehingga satu ketika dulu Tuhan panggil mereka, Ya Bani Israel. Awal Islam Quran turun cakap bahasa Yahudi, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Tapi bila main pertengahan Islam, ketegak sumpah Yahudi. Tak mau dengar cakap betul lu mana pun. Maka lalu Tuhan turun Al-Yahud. Al-Yahud, Al-Yahud. Tak panggil dah dengan nama Bani Israel. Jahat. Dia rasa dia bangsa. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Manusia lain, hatta Yahudi, Kristian pun dia tak hormat. Bagi dia Kristian pun kena bunuh. Dia nak. Sebab itu ada perancangan ketika sebelum berlakunya COVID, ada kajian yang dibuat. Sejauh mana benda ni betul ataupun tidak, saya serah pada tuan-tuan. Kajian dibuat bahawasanya COVID dicetuskan oleh golongan Yahudi, ataupun mereka panggil Christian Evangelist. Ya, mereka ni semua mereka ni lah. Nah, tujuan dia supaya nak mengurangkan populasi manusia di muka bumi yang ada 7 bilion lebih. Mereka nak bagi mati, nak bagi tinggal 0,5 bilion saja dalam dunia. Dia kata manusia ramai dah sesak sangat dah ni, bagi mati banyak. Tapi perancangan mereka, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang segala-galanya. Perancangan Allah mengatasi segala-galanya. Akhirnya tak tercapai matlamat mereka. Yang ini semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati yang kedua, mati dalam medan peperangan, memartabatkan kita ni pun tuan-tuan. Kita alhamdulillah Malaysia negara kita aman. Kita suka keamanan yang ada ni. Kita pun tak mau mencetuskan apa-apa masalah. Tapi tuan-tuan, berdasarkan hadis akhir zaman akan berlaku peperangan demi peperangan.
Maka apa persiapan kita sebagai rakyat yang duduk dalam negara kita ni nak menghadapi dengan dunia, negara luar ni banyak duk perang jadi macam-macam masalah. Ni apa nak jadi di negara kita? Dah buat dekat persiapan dan persediaan? Anak-anak muda kita kena bangkit dah sekarang. Takat pindik motor ramai-ramai pergi duduk bawa bendera, lepas tu Yahudi laknatullah. Tapi anak-anak kita semua jadi pondan, jadi lembut, jadi lembek semua. Nak buat apa? Saya kalau dapat peluang, kalau cakap untuk anak-anak muda, saya kata takat duk melawang kata Yahudi ni, tangan kanan ni duk pegang bendera Yahudi, tangan kiri duk isap rokok Yahudi. Tuan jangan sembang lah. Yahudi tengok pun gelak lah. Dia buat demonstrasi di Tanjung beberapa tahun yang telah lalu. Alah, Palestin kan selalu duk jadi bergaduh-gaduh, perang, tak habis-habis. Hari tu dalam beberapa tahun, pakcik tu, mamu tu mana agama? Oh, Yahudi. Tangan kanan duk pegang botol air gas. Tin air gas. Yahudi ni, tak payah sebut lah nama apa. Tangan kiri dia duk pegang rokok. Rokok Yahudi ni. Kaki dia duk bijak bendera Yahudi. Yahudi kalau tengok video tu, dia tergelak perut ni. Dia kata gila pun ni. Dia tak heran dekat kita bakar dia bendera dia tuan-tuan. Tapi yang betulnya kita kena penentangan tu, dia bukan hanya di luaran tapi daripada dalaman. Sembang Yahudi, barang Yahudi kita duk beli hari-hari, kita tak sedar. Kita lah yang duk membantu Yahudi. Ni kali lah cerita ke Yahudi. Lagi dia jadi ceramah Yahudi pula ni. Nombor 2, mati mempertahankan Islam dalam peperangan. Buatlah masjid-masjid kena anjurkan seni silat. Panggil dalam kampung ni ada Pak Haji yang pandai-pandai silat, veteran. Panggil main turun buat gelanggang silat main. Silat apa-apa tak apa ah. Silat pulut ke silat gayung ke. Jangan lembut je pulut sudah. Lepas tu bila main silat baru dia gagah sikit. Baru ada keberanian. Ni kalau lari apa semua pergi lari sunyi pun dalam parit. Apa lari dalam parit? Mati mempertahankan negara, mempertahankan 5 perkara, mempertahankan nyawa, mempertahankan agama, mati mempertahankan nyawa, mempertahankan mati mempertahankan agama, nyawa, akal, maruah dan juga harta benda. Tanah air pun tanah benda, harta benda juga, semua ni mati, namanya mati syahid. Mati syahid, maqasid syar'iyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mati, ini nombor 3, orang yang mati syahid, mati husnul khatimah. Orang yang mati sebelum dia mati, hidupnya dikorbankan untuk agama Allah, fi sabilillah. Walaupun dia bukan mati dalam medan peperangan, tapi hidup dia buat kerja untuk agama. Maka orang-orang yang macam ni ada usaha-usaha agama yang dia buat, walaupun tak banyak. Kadang-kadang dalam hidup dia apabila dia dapat saja mesej daripada masjid, malam ni ada forum, malam ni ada ceramah, malam ni ada kuliah, dia rajin sebar maklumat tentang ceramah agama, tentang program keagamaan kepada orang ramai. Ataupun dia juga terlibat dalam menganjurkan, dalam berusaha untuk nak bagi manusia itu sedar dengan tuntutan agama. Walaupun dia tak ada basic agama, dia hanya pegang jawatan setiausaha masjid. Saya bagi contoh, dialah yang atur, okey kita buat kelas agama untuk budak-budak, oh kita buat macam ni, pengurusi masjid. Bukan orang background agama, mungkin dia cikgu sekolah, mungkin dia engineer, arkitek, tapi dia kata apa? Okey, mari kita tengok apa aktiviti dalam karya kita untuk anak-anak bangsa kita nak belajar faham agama. Tuan-tuan, ni semua manusia yang mati, dia mati fi sabilillah. Mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Yang ketiga, yang keempat, orang yang mati akhir amalan dia sebelum dia mati, katalah dia mati saat lagi pukul 11 malam ataupun 12 malam, tapi last kali dia punya amalan adalah taat pada Allah. Dia main masjid, dia dengar ceramah, forum, buat gedebuk-gedebak, mengaji kitab. Lepas tu dia semayang isya, dia semayang sunat, dia buat sunat ba'diyah, witir ke apa, ke wirid, zikir, doa apa lebih kurang. Dia pun balik rumah nyong sampai rumah, duduk rehat apa lebih kurang, tak buat benda maksiat. Kemudian dia pun tak kepala pukul 10, pukul 11
qalu inna lillah. Akhir amalan dia adalah taat pada Allah. Lepas itu dia mati. Maka orang ni mati dia husnul khatimah. Mudah-mudahan ada orang mati tengah duduk mengajak, ada orang mati tengah duduk di masjid tengah duduk mengaji, ada orang mati tengah sujud. Itu semua akhir amalan dia taat pada Allah. Tapi tuan-tuan, nak dapat lagu tu semua orang dahsyat-dahsyat, orang hebat-hebat. Kita ni kalau tak mati dalam sujud pun, tapi akhir amalan kita, last kali kita buat adalah kita taat pada Allah. Allahu Akbar. Yang tu pun dah besar dah, walaupun semua orang nak mati dalam sujud. Yang kelima, orang yang mati dalam mempertahankan 5 perkara. Ni mati syahid dan juga mati husnul khatimah. Orang yang mati dalam mempertahankan agama, orang yang mati dalam mempertahankan nyawa, orang yang mati dalam mempertahankan akal, orang yang mati dalam mempertahankan harta benda, orang yang mati dalam mempertahankan maruah. 5 perkara ini matinya husnul khatimah. Matinya husnul khatimah. Orang masuk dalam rumah dia, main nak curi harta benda dengan syarat dia pun jagalah agama, semayang apa lebih kurang, jaga dia punya tuntutan wajib dalam hidup dia. Orang mati main nak kacau anak bini dia, dia pun bangun, awak masuk rumah aku buat macam ni, dia tomok sekali, mati bila dia. Maka mati dia adalah mati husnul khatimah dalam mempertahankan maruah anak isteri dia. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang mati disebabkan penyakit wabak. Orang yang mati disebabkan dia menanggung penyakit-penyakit pada tubuh badan dia, penyakit wabak, ataupun jenis-jenis penyakit yang penyakit lah senang. Dia mati pasal sakit. Dia sakit kanser. Sakit kanser sakit tuan-tuan. Tak boleh hidup tak sempurna. Tuan-tuan pergi tanyalah siapa-siapa yang sakit kanser. Saya duk buat rawatan, jadi saya tahu. Orang main cerita pasal kanser. Kanser ni macam-macam orang bagi tahu, tapi minta maaf. Bagi saya, rawatan terbaik itu adalah Pius Hospital lah. Setakat ni rawatan terbaik adalah hospital. Masalahnya kita, orang sebelum kena kanser tu dia kena buat, dia kena makan, dia kena buat benda-benda yang daripada menghalang kanser. Contohnya makan benda-benda yang mempunyai antioksidan yang tinggi. Tapi masalahnya kita dah kena kanser baru pergi cari benda-benda lalu tu. Kadang-kadang dia tak jadi ubat, bahkan dia menggalakkan pertumbuhan kanser. Anda tahu daripada badan besar jadi kurus, daripada badan ni ambil nala tinggi keding tu tak susah ke dia. Daripada rambut tu ada luruh, makan ubat, pada kemo dan sebagainya. Pergi hospital. Sial. Rajin di hospital boleh tengok orang duduk-duduk, ya Allah, beratuk, kesian. Punya ramai. Cemat. Pergi tengok, kita tak sakit. Pergi tengok kawan sakit dia. Asal macam nak sakit. Macam mana kawan sakit tu? Sebab tu, saya teringat, ini dalam banyak-banyak orang, saya teringat ada satu abang ni, di Langkawi. Bagus, dia usahakan satu surau, dia lah tukang, dia lah buat ceramah penuh. Bagus dia. Dia panggil ustaz-ustaz main marahkan surau tu. Dan akhirnya dekat saya, kebetulan saya pergi ceramah giliran saya pada bulan tu. Dan dia berkata, jom kita pergi tengok abang ni sakit, dia ada di hospital. Saya pergi tu, dia kata, ustaz, tolong ustaz, sakit ustaz, saya tak tahu, doktor pun tak tahu sakit apa. Dia kata, saya tak tahu ustaz, dia buat ni sakit ustaz. Allah, kesian tengok dia. Lepas saya balik 2-3 hari, dia kata dia pun meninggal. Kesian. Rupa-rupanya Tuhan kifarat dia punya dosa-dosa tu semua, supaya dia mati husnul khatimah, sangka baik. Ni, semua ni ada hadis. Takkan saya nak baca semua ni, bila nak balik? Saya bagi ringkasan sudah. Nombor apa tadi Ustaz? Benar Ustaz. Nombor 6. Nombor 7. Perempuan yang mati disebabkan melahirkan anak. Disebabkan melahirkan anak. Ustaz kahwin tak? Dah. Kahwin ke dah? Dah. Dah kahwin? Dah ada anak? Dah. Masa isteri melahirkan anak, dua sebelah? Tak ada ni. Tinggal minta masuk dua sebelah. Tak ada. Pergi tengok muka bini hang tu, teranu orang tahu macam mana.
Yang kita tahu tekan taik lah. Taik semelik. Pergi tengok perempuan tekan anak macam mana. Oh, sial. Sial. Tak tahu nak agak malas nak cerita lah. Mungkin orang lain tak tahu. Ada yang senang. Ada yang senang, tapi kalau hak susah tu, ya Allah, kesian. Dia bila dia tekan tu kadang-kadang oksigen tak sampai ke otak. Yang tu yang menyebabkan, sebab tu doktor dibubuh dia punya oksigen tu. Kadang-kadang dia terlalu penat sangat, tak dapat diselamatkan. Selamat baby kelak, mak pun jalan. Oksigen tak sampai. Mati kerana melahirkan. Sebab tu orang perempuan ni dia kena bangga apabila dia mengandung anak suami dia yang halal. Dia kena rasa bangga. Dan kalau dia mati husnul khatimah. Siapa penyebab? Suami dia lah. Yalah, kalau tak sabit suami, maka dia tak mengandung. Maka Allah bagi peluang kepada dia mati husnul khatimah. Sebab tu zaman dulu-dulu banyak orang perempuan mati melahirkan. Sebab zaman dulu oksigen lah, peralatan moden ni semua tak banyak. Dia punya keperluan asas. Tapi zaman kita moden sekarang tu pun berlambak juga yang mati. Mungkin Allah takdirkan, Allah nak ampun dosa dia, Allah nak bagi dia husnul khatimah. Allah kata hang kena gadai hang punya nyawa. Maka perempuan yang mati kerana melahirkan adalah mati husnul khatimah. Yang ke-8, orang yang mati kerana tenggelam, terbakar dan mati dalam runtuhan. Itu kata Nabi SAW, asy-syuhada'u khamsah, al-mat'un, al-mabtun, al-ghariq, wa sahibul hadam. Orang yang mati, tenggelam, terbakar dan mati dalam runtuhan. Begitu juga kalau orang mati dua terbang jatuh ke apa ke semua tu dikira sebagai mati husnul khatimah. Ada hadis. Yang ke-8, yang ke-9, orang yang mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi. Orang yang mati pada hari Jumaat. Tapi ingat, ada orang lain mati pada hari lain. Nabi Muhammad mati pada hari Isnin. Abu Bakar Siddiq mati pada hari Selasa. Umar Al-Khattab mati pada hari Rabu. Oh, semua ni tak mati husnul khatimah ke? Ada. Kita tengok pula mereka tu dalam hidup mereka tu, apa yang mereka buat? Apa yang mereka sumbang? Tu dah cukup dah. Mereka tak mati hari Jumaat, tak apa dah. Pasal apa? Pengorbanan mereka untuk Islam dahsyat. Yang tu dah cukup besar. Maka kita pun macam tu. Kalau Allah takdir hidup kita, mati kita pada hari Jumaat, alhamdulillah. Kalau tak dapat mati hari Jumaat, mudah-mudahan kita hidup hari atas dunia ni ada sumbangan kita untuk Islam dan umat Islam. Buatlah apa yang kita boleh. Ni anak kita duduk qaryah ni. Qaryah ni panggil qaryah apa? Bukit Pancok. Bukit Pancok. Kita duduk di sini. Apa benda yang boleh buat untuk Islam dan umat Islam di dalam kawasan ni? Apa yang kita boleh tolong? Kita tolonglah. Pakat-pakat tolonglah qaryah kita. Kawan ni saya bagi contoh Kawan ni kerja dia wireman. Dia kata tak apa ni, kalau lampu-lampu semua tak menyala kat masjid, bagi tahu kat saya main, saya betul. Kalau dia nak ambil pun ambil upah beli barang dia. Upah buat kerja tak payah. Tu suruh cari duit lah untuk masjid, cari tempat lain. Minta maaf, kontraktor yang buat wiring kampung sendiri. Hang mati satu hari, orang nak boleh di depan ni nak semayang kat hang. Ambil cari kampung lain, dia buat duit. Tapi untuk kampung sendiri, bagi sedikit pengorbanan. Mudah-mudahan Allah nilai. Bayangkan ni, tengok selesa dah duduk dalam masjid dengan lampu ada cahaya macam ni, selesa orang buat amal ibadat. Kita dah bantu, walaupun pengorbanan nampak macam bukan jihad mati di Palestin, tapi kerja dia bagi ada lampu je kat masjid. Berapa banyak orang yang dapat manfaat dalam masjid, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai buat piping, mai tolong. Yang pandai buat, tak kira lah apa-apa benda yang boleh buat. Saya bagi contoh satu, pakat-pakatlah yang lain. Tolonglah masjid kita. Aku fahamlah hang kerja wireman, hang nak kena buat wiring. Tapi cari tempat lain. Ni aku kata kampung kita. Bagilah sedikit. Infak tenaga untuk masjid kita. Kadang-kadang sikit yang kita bagi, tapi di sisi Allah besar nilainya. Jangan sampai tak ada saham untuk kampung kita sendiri. Bagilah ada sama saham. Sambil-sambil kata rezeki ni Allah bagi. Kalau anda tolong masjid, surau, madrasah, Allah Ta'ala dibagi berlambak ni. Allah Ta'ala dibagi rezeki, Allah bagi, bukan manusia bagi.
Kalau yakin tu insya-Allah. Yang keberapa tadi? Ke-9. Mati pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Dan yang terakhir, orang yang mati berpeluh di dahinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dia kata al-mu'min yamutu bi gharqil jabin. Orang mukmin ini mati dengan berpeluh di dahi dia. Cukuplah kalau ada sikit-sikit pun, alhamdulillah. Ini 10 tanda orang yang mati husnul khatimah. 7 tanda orang yang mati su'ul khatimah. Sebaliknya, mati nak kena balon. Mati nak kena balon. Mati nak kena azab esok di akhirat. Jangan jadi 7 golongan ni. Pertama, orang yang mati rosak akidah, tak kenal Tuhan. Tanya Tuhan pun dia tak tahu. Alhamdulillah malam ni kenal dah Tuhan. Tuhan tu apa? Mana abang kita tadi? No. Tuhan tu apa? Lupa lah. Betul lah, minta kedarah you kopi apa? Tuhan tu apa? Objektif utama dalam hidup. Objektif utama. Tuhan tu, makna Tuhan, objektif utama dalam hidup. Kalau faham yang paling penting dalam hidup, nombor 1 bukan makan, nombor 1 bukan berkeluarga, nombor 1 bukan kerja, nombor 1 adalah Tuhan. Maka buat kerja Tuhan dulu daripada buat kerja manusia. Kenal Tuhan tu. Mudah-mudahan hari ini kenal Tuhan. Itu nombor 1. Jangan buat benda-benda yang bagi rosak akidah. Nombor 2. Orang yang berpaling berhadap kepada dunia ataupun macam inilah. Orang yang hidup dia mengutamakan dunia. Maknanya bila dia utamakan dunia, dia tak mengutamakan Allah. Dikhawatiri mati dia su'ul khatimah. Buatlah kerja pergi berlambak ni. Sampai tak ada masa nak semayang, tak ada masa pergi masjid, tak ada masa dengar ceramah. Dia kata leceh, ustaz-ustaz ni main ceramah, mau kata kat orang. Kata kat orang lah. Dah hamba tak betul. Orang nak bagi nasihat supaya berubah, orang kesian. Dah mati dah, tak ada nak tolong. Tolong masa hidup. Maka yang kedua, orang yang fokus utama dia adalah dunia. Bila fokus utama dia adalah dunia, berarti dia tidak bertuhankan Allah. Dia bertuhankan dunia. Allah, syirik. Nombor 2. Nombor 3, orang yang tidak ada istiqamah dalam amalan kebajikan. Benda baik kena buat selalu. Kena ada istiqamah dalam amalan kebaikan. Masjid kena main selalu. Masjid bukan tempat singgah. Masjid tempat wajib main. Masjid tuan-tuan nak besar dengan aircon dengan kipas. Kipas giant ada, kipas anak kipas ada. Semua ada. Kapet pun kemai dengan parking semua elok. Siap ada perahu lagi kat depan. Gamak-gamak banjir boleh ni, perahu tu. Main masjid. Masjid bukan main tempat sekali-sekala. Jadikan amalan harian yang aku, hari-hari aku kena makan, hari-hari aku kena tidur, hari-hari aku kena pergi kerja, hari-hari aku kena main masjid. Macam tu. Bukan tunggu hari cuti. Kan? Bagi ada istiqamah. Orang dah mula tak ada istiqamah, jaga-jaga. Dia duduk main masjid macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Itu jaga. Ini saya nak bagi satu amalan kat tuan-tuan. Supaya tuan-tuan istiqamah buat kebajikan. Tolong saya Wan. Ini saya nak bagi hadiah seorang satu. Bang tu, dekat pintu tu ada satu plastik hitam 2 tu. Koyak plastik hitam tu bagi seorang satu dalam tu. Ada hadiah dalam tu. Bagi. Tu abang tu lah yang duduk sebelah tu. Tolong Ustaz. Tolong. Saya nak volunteer. Mana adik-adik yang kecil-kecil mana main sini Ustaz? Main tolong. Bangunlah, tolong benda baik. Tolong edarkan hadiah kat orang ramai. Bagi seorang satu. Ambil seorang satu. Bagi cepat sikit.
Tu dia bagi lagu tu bila tahun nak habis. Hang tungging kan, betul bagi lah kat depan. Semua. Kah. Ha, pasing. Jangan duk pasing lalai kali tuan-tuan tak ambil. Dia buat pasing. Oh tapi. Satgi lepas main Isya balik dia gitu lah. Ini bagi peluang supaya istiqamah. Mai saya bagi satu. Mai satu kat saya, Rahman ambil. Ambil seorang satu. Ada lagi. Kalau tak cukup ada banyak. Bagi kat muslimat bagi satu plastik. Ni saya bagi seorang satu, tak bayar-bayar. Balik pergi di rumah, tengok duit-duit shilling ada lempak kata-kata, bubuh masuk dalam ni. Malam-malam balik, kok ada 2-3 kupang, baru bagi penuh. Tapi buat hari-hari. Ambil yang ni, masuk kat pintu tu bubuh, depan-depan. Mau nak bagi cepat penuh, ambil tali, ambil benang, ikat ke atas ni, bawa dekat benda pintu, gantung bagi betul-betul sama dengan dia. Masuk dah beratus dia tu, lagi duk bunyi kedekang, tak penuh lagi lah. Kan? Dia kira beratus tak bunyi tu, barulah dia penuh. Okey? Kalau dah penuh esok ni, jangan duk korek. Saya tak buat dia punya kunci ada kat saya seorang saya. Jadi saya tak buat tempat buka. Tempat buka dia saya seorang yang boleh buka. Jadi esok dah penuh, bagi dekat masjid, telefon kat saya. Assalamualaikum Ustaz, dah penuh dah saya ambil. Boleh? Ambil seorang satu. Sebab tak dapat ada belambak saya main. Ambil seorang satu. Tak cukup, banyak lagi tu ada. Esok dah penuh, minta balik. Habis koman pun di sini ada nombor akaun bank. Ini tuan-tuan bayangkan dengan tabung yang kecil macam ni tuan-tuan. Saya bina masjid. Masjid saya lebih besar daripada masjid tuan-tuan. Di kampung Permatang Pasir, balik pulau. Sebelah dengan Sungai Rosa. Masjid saya lebih kurang daripada saya nak buat masjid 3.8 juta. Lani dah menjangkau 5 juta. Tak siap-siap lagi. Tapi dekat-dekat lah penghujung-penghujung. Masjid saya ada dewan besar. Boleh masuk lebih kurang kalau semayang saja 3,000 orang. Kalau masuk untuk program boleh masuk. Mengikut hitungan arkitek 5,000 orang dalam satu masa. Dengan pejabat dia, dengan apa kami buat. Alhamdulillah. Dan madrasah kita pun dah buka dah setahun lebih. Yang madrasah baru lah. Daripada madrasah dulu ni. Alhamdulillah. Di pondok kita, Pondok Darul Ulum Al-Filfilaniyah. Kita ada 2 pendaftaran, pondok dan juga tahfiz di bawah Yayasan Al-Filfilani. Belah sini tak ada. Ambil lagi. Okey, nanti ni tuan-tuan boleh buat ni beristiqamah hari-hari. Bubur 2-3 kupang, saya tak minta banyak. Supaya hari-hari buat. Hari-hari buat. Okey? Ni untuk Ustaz. Okey, terima kasih. Yang ketiga, kena ada amalan yang istiqamah. Tak ada amalan istiqamah, tanda mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Benda baik kena istiqamah. Yang keempat, orang yang berkekalan dalam maksiat. Hari-hari buka Facebook, buka internet, tengok benda-benda haram. Hari-hari buat, berkekalan dalam maksiat. Jadi kalau hari-hari berkekalan dalam maksiat, hari-hari tinggal semayang, hari-hari tengok benda haram, hari-hari buat benda-benda yang haram, na'udzubillah, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah dan kita tak terjebak dengan perkara tersebut. Bila orang ini berkekalan dalam maksiat, itu tanda su'ul khatimah, na'udzubillah. Nombor 5, tak ada perasaan takut apabila orang sebut su'ul khatimah, mati jahat. Kita ni bila sebut mati jahat, mati tak boleh muncak, mati tidak ada iman. InsyaAllah mati tak ada iman, macam mana ni nak kekal dalam neraka ni. Rasa takut, rasa gerun, itu tanda masih ada iman. Tapi apabila mati, orang cerita pasal su'ul khatimah, mati jahat, dia tak rasa gerun, itu tanda mati su'ul khatimah. Yang keenam,
mati dalam melakukan dosa-dosa besar. Mati dalam melakukan dosa-dosa besar. Ini 6 perkara yang paling besar. Bukan 7 tadi, 6. Orang yang mati melakukan dosa-dosa besar. Tadi dia berkekalan melakukan dosa, walaupun dosa kecil. Tetapi yang terakhir adalah orang yang mati dan dia melakukan dosa besar. Umpamanya dia berzina, lepas dia berzina tak ada bertobat, mati. Dia mencuri, lepas dia mencuri tak ada bertobat, dia mati. Dia pergi rompak bank, jumpa dengan polis tembak dia, tak ada nak bertobat, maka mati dia. Mati dia su'ul khatimah, na'udzubillah. Sebab Nabi ada sebut orang yang mati, orang yang berzina dan berkekalan dengan berzina dia, maka mati dia su'ul khatimah. Orang yang minum arak, tidak mati seorang yang minum arak ketika dia minum arak padahal dia beriman. Tidak mati seorang yang berzina ketika dia berzina padahal dia beriman. Tidak mati seorang yang mencuri ketika dia mencuri padahal dia beriman. Jaga-jaga, dia buat benda-benda ni semua, mati tak sempat nak bertobat, maka mati dia su'ul khatimah. Allahu Akbar. Itulah sebagai pengakhiran kita pada malam ni. Saya doakan pada diri saya sendiri dan juga pada tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah takdirkan kita mati husnul khatimah. Kata amin. Amin. Mati husnul khatimah, mati baik, dan Allah takdirkan kita tergolong dalam golongan mereka-mereka yang akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadar saja dulu, serah pada moderator balik. Baik, jazakumullahu khairan jazak kepada Tuan Guru Haji Syarul Hamid di atas pasan berkaitan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat. Bahkan alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, banyak kita dapat pendedahan berkaitan hakikat sakaratul maut. Sebelum kita nak menghadapi sakaratul maut, bagaimana persiapan kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Tuan Guru mengatakan sebentar tadi, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri kita punya forum kita pada malam ini, yang pertama saya mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada Masjid Nurul Iman dan juga ahli jawatan kuasa masjid yang menjayakan program pada malam ini. Subhanallah. Terima kasih juga tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang masih lagi berada dalam masjid. Bukan senang tuan-tuan duduk majlis ilmu sampai jam 9 untuk kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, insya-Allah tuan-tuan, untuk akhir kalam ini kita minta al-fadil Tuan Guru untuk membaca doa sedikit, insya-Allah. Falyatafadhal mashkura. Baik, kita baca doa, tapi tuan-tuan semua kena tadahkan tangan macam ni. Duduk menghadap kiblat elok-elok dan kena pejamkan mata, tunduk sikit muka. Nampak doa saya baca, tapi bayangkan itu adalah doa tuan-tuan. Duduk paling selesa supaya tak ada gangguan. Okey? Duduk paling selesa. Jadi saya baca doa dalam bahasa Melayu ya senang. Kalau saya cakap Arab ni duduk syok suara kan. Orang lain tak faham, kita hati sikit-sikit ni faham, orang lain tak faham. Oi baca. Jadi minta betul-betul dengan suara hati kita. Kira seolah-olah saya duduk di depan ni, saya ni, suara saya ni adalah suara anda sekalian. Suara kita. Jadi betul-betul minta kepada Allah. Pasal tahu nak mati bila. Saya pun penyakit macam-macam. Ada dalam masjid pun tak tahu penyakit macam-macam. Semua duk tunggu hari. Penyakit tu jadi sebab ya, duk tunggu hari yang jalan. Sebelum tu jom, mudah-mudahan doa malam ni doa taubatan nasuha. Doa yang kita minta betul dengan hati, jiwa dan perasaan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita malam ni. Mati kita mati husnul khatimah. Allah ringankan kita punya sakaratul maut. Allah permudahkan kita punya sakaratul maut. Dan Allah jadikan mati kita ini sebagai asbab untuk kita lebih dekat diri dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Amin, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Wahai Tuhan yang hanya Engkau sajalah ya Allah yang boleh mengampunkan dosa-dosa hamba. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sama ada dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ya Allah. Sesungguhnya di sisimu tidak ada yang tersembunyi ya Allah. Wahai Tuhan yang alim lagi khabir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau berfirman di dalam hadis kursimu ya Allah, jikalau ada seseorang hamba itu dosanya memenuhi bumi sampai ke langit, dosanya begitu banyak sehingga memenuhi bumi sampai ke langit, lalu dia percaya bahawa hanya aku, yakni Allah saja yang boleh mengampunkan dosa-dosanya, lalu dia menadahkan tangan meminta ampun kepadaku, akan kuampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya begitu banyak sehingga memenuhi bumi sampai ke langit. Ya Allah, ya Allah, inilah tangan hamba-hambamu yang berdosa ya Allah, sedang menadah meminta ampun padamu ya Allah. Kepada siapa lagi kami dah meminta? Dosa kami banyak ya Allah. Jikalau kami mati dengan membawa dosa-dosa ini ya Allah, kami malu ya Allah. Pastinya azab yang begitu dahsyat akan ditimpakan ke atas kami. Maka ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Ampunkan dosa mata kami selama ini melihat yang haram. Dosa telinga kami mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Dosa mulut kami bertutur dengan tuturan yang haram. Dosa tangan kami mungkin mengambil hak orang lain tanpa izin. Dosa kaki kami berjalan ke tempat yang Engkau murkai. Dosa perut kami makan minum daripada yang haram dan syubhat. Dosa kemaluan kami dan seluruh anggota kami, hati, jiwa dan pemikiran kami yang selama ini kami melupakan Engkau ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami datang menghadap-Mu di padang mahsyar suatu hari nanti dengan mengheret dosa-dosa, gunung-gunung dosa yang sedang kami bawa ini. Maka ya Allah, ampunlah ya Allah. Bantulah kami agar kami dapat istiqamah dengan amalan-amalan kebaikan. Bantulah kami ya Allah agar kami dapat mendekati-Mu ya Allah. Bantulah kami agar kami dapat menjauhkan diri kami daripada maksiat ya Allah. Ya Allah, segala-galanya dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibu ayah kami,
anak-anak kami, kaum keluarga kami, masyarakat kami, muslimin muslimat sekalian, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau ampunkanlah sahabat-sahabat kami yang ada di Palestin. Kau takdirkanlah mati mereka sebagai mati di jalan agamamu, mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Kau golongkanlah mereka dalam golongan para syuhada yang mati dalam mempertahankan agamamu, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, permudahkanlah sakaratul maut kami. Amin ya Allah. Permudahkanlah alam barzakh kami, ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah lubang kubur kami satu taman daripada taman-taman syurga. Jangan kau jadikan lubang kubur kami satu lubang daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah permintaan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ketika hidup di dunia, agar kami dapat terus beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam berdepan dengan segala urusan keduniaan kami. Bantulah kami agar kami dapat memperbaiki ibadah kami. Bantulah kami agar kami dapat memperbaiki urusan akhirat kami, ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita zikir sikit, ramai-ramai. Kau saya baca. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kuat bersama dengan saya. Hasbi Rabbi Jalla ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.